Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan macam mana nak buat gulai daging atau kari daging yang untuk dimakan dengan lemang dan ketupat. Dan nak makan dengan nasi pun boleh, nasi apa-apa pun semua boleh. Okey, yang ni ubi kentang ya. Ubi kentang ni saya guna 3 biji. Ubi kentang 3 biji. Bawang putih yang telah dimayang halus, guna 4 biji. Dan bawang merah ni dihiris halus juga, 8 biji ataupun 10 biji. Jadi bawang ni tak boleh dimisin ya, dipotong macam ni. Kemudian lengkuas dimayang halus juga. Dan lengkuas gunalah dalam 1,5 inci ke 2 inci. Kemudian serai 2 batang telah diketuk. Dan daun limau purut jika ada, kalau tak ada pun tak apa. Tu lengkuas. Serai lengkuas kena ada ya. Ni lengkuas. Lengkuas ni potonglah 3 keping ke 4 keping ke. Tu apa ni? Bunga lawang. Bunga lawang bubuhlah 5 ke 6 ke. Dan kulit kayu manis bubuh banyak sikit, bubuhlah 6 batang kan. Kemudian bunga cengkeh bubuh 15. Dia bubuh lada hitam yang biji ni bubuh 15 juga. Dan biji pelaga bubuhlah dalam 15 biji. Rempah lagi banyak, lagi sedap. Okey, lah ni saya nak tunjuk lah. Saya bukakan api. Kena tengoklah api dapur tu saya buat pelan ke, kuat ke, macam mana ke, tengok sama kedudukan api dia. Kita nak tumis rempah tu, jadi kena guna minyak banyak lah. Minyak nanti bila dah siap nanti terpulanglah. Nak buang sikit minyak tu ke ataupun nak simpan sikit minyak tu kan boleh. Tapi bila kita nak menumis rempah, syarat dia mesti minyak banyak, baru rempah tu masak cantik. Rempah tu minyak tu agak-agak dalam secawan setengah ke 2 cawan ke minyak. Kalau kata guna 1 cawan pun saya ingat, kalau 1 cawan mungkin rempah tak masak kot. Kalau 1,5 ke boleh lah kan. Ataupun kalau nak lagi bagus, takut minyak tu kolesterol ke apa ke, lebih baik guna minyak sayuran, minyak canola ke, minyak apa lah, minyak kacang ke. Saya kenyang tak ada kolesterol lah kan. Kalau nak guna minyak biasa pun boleh.
Kalau lagi sedap kalau masukkan minyak sapi sikit. Minyak sapi ni kalau dekat-dekat nak masak lagi sedap guna. Tunggu tengok video ni sampai habis sebab lah ni kan esok kan dah nak puasa dah kan. Selamat berpuasa semua. Jadi dah esok kan dah nak puasa, nanti nak raya. Jadi saya nak tunjuk ni habuan untuk makan ketupat lemang raya nanti. Kalau kata nak masak banyak satu periuk besar pun boleh, sebab yang ni boleh makan dengan nasi. Gulai ni memang boleh makan dengan nasi. Nasi apa pun tak apa, nasi biryani ke nasi apa ke, nasi apa pun tak apa, sebab dia sedap. Tunggu minyak panas sikit, kemudian kita masukkan bawang. Tengoklah sebab penting ni, sebab nanti dekat nak raya, nanti kita buat lemang ketupat ke, bila-bila masa buat lemang ketupat kita buat gulai ni lah, senang. Sat saja senang. Sebab rempah dia pun senang. Bahan dia pun sikit kan, tak banyak macam rendang. Okey, lah ni saya nak tumis. Bawang tak boleh dimisin, sebab bila dimisin kita dah campur ayam kan. Okey. Ini tumis bawang merah, bawang putih. Hati-hati sikit sebab kita nak masukkan benda ni kan, benda ni cepat. Okey. Dia masukkan halia. Masukkan serai sekali lah. Masukkan 5 cemceh biji pelaga. Sebelum bawang garing lah kita kena masukkan benda-benda ni, sebab bila bawang garing baru nak masuk bunga cengkeh, bunga lawang tu tak ada yang rasa lagi bawang tu hanyut pun bunga cengkeh pun baru masuk, macam mana kan. Okay, kita masukkan bawang merah, bawang putih, lepas tu 4 sekawan tu, lepas tu halia. Kacau ni dah berwarna semua ni. Kena tunggu tengok nah, sebab nanti kita nak buat makan untuk puasa ni ke, esok nak start puasa dah, kita nak buat gulai ni ke, nak buat dengan ayam pun boleh. Hari ni saya buat dengan daging lah. Atas permintaan ramai, semua nak makan gulai daging sebab nak cicah ketupat lemang kan. Tapi nak buat dengan ayam pun boleh. Dia dah berwangi. Okey, bila dah berwangi dah bawang pun kita nampak dia dah garing sikit kan. Okey, masukkan kuah dan masukkan serai 2 batang, kita ketuk dulu sampai lesung tu. Okay, ni saya nak masukkan rempah ya. Rempah ni saya guna rempah kari daging. Macam saya guna 7 besar penuh. Ingat tau, 7 besar. Dah lah besar, lepas tu dia penuh lagi. Lepas tu saya masukkan jintan, sebut jintan putih, sebut jintan rebut lada hitam sedikit, setengah sudu kecil, dan saya masukkan sebut ketumbar.
satu sudu kecil ataupun satu sudu besar. Kemudian kita kacau tu. Masukkan air sikit ya. Masukkan air dalam satu cawan setengah. Dia kena buat kental tau, jangan buat cair. Kuah tu kental tu. Kan. Lepas tu rempah ni jangan lupa tau. Rempah ni bukan gulai daging saja no. Kena masukkan rempah nasi biryani. Brand apa pun tak apa, tapi saya selalu guna rempah nasi biryani Adabi. Yang tu sedap. Okey, ni semua bawang dah cantik dah ni. Kalau cantik. Okey. Ini saya nak masukkan rempah dia ya. Kacau lah. Inilah kita nak tumis rempah ni. Masa ni lah penggunaan minyak tu penting sebab kita nak bagi rempah betul-betul masak betul-betul pecah minyak warna merah menyala. Oh lupa abang, tadi dalam rempah tu saya masukkan juga satu sudu besar serbuk cili lah. Tu kalau kata nak bagi warna merah cantik, kemudian nak bagi rasa pedas-pedas sikit, kena tambahkan satu sudu besar serbuk cili, brand apa pun tak apa. Tu kuatkan api sikit. Ni dah berwangi ni, habis satu rumah semua tu. Kalau tengok tu sambil tengok resepi yang saya tulis kat atas tu pun boleh. Dia masukkan rempah daging dengan rempah nasi biryani. Rempah nasi biryani tu mesti kena masuk kalau nak bagi sedap. Kalau tak ada rempah nasi biryani maka kuranglah sedap. Sepertinya saya nak bagi tahu sedapnya. Sedapnya tu sebab masukkan rempah nasi biryani. Kalau tak masuk rempah nasi biryani tu sedap biasa saja. Keistimewaan gulai saya ni ialah rempah dicampur dengan rempah nasi biryani. Rempah nasi biryani tu satu camca besar cukup. Satu camca besar penuh nah. Cukup. Rempah daging tu 7 camca besar penuh. Lepas tu masukkan serbuk cili 1 camca juga. Kalau masuk serbuk cili tu dia baru jadi merahnya cantik. Kalau tak masuk serbuk cili pun dia merah juga. Cuma merah dia tu tak jadi merah berseri-seri lah. Masak kari apa tu, daging atau ayam. Saya masak kari daging. Cantik, periuk tergoda. Oh memang semua orang kata periuk cantik lah. Okey, kak cantik je periuk tu berkilat. Beli kat mana? Oh saya dekat Shopee ada. Sat lagi saya bagi tahu. Harga dia sebiji dalam 300 lebih. Kita tengok rempah cantik lah tu. Macam ni lah ni. Sebab tu penting ditumis dengan minyak yang banyak. Bila guna minyak yang banyak, nanti bila masak nanti akan ada minyak banyak dekat atas gulai tu tau. Jadi terpulang. Kalau kata nak cedok, buang sikit masuk dalam bekas lain pun tak apa. Kalau kata macam saya tak cedok, buang pun dah sebab dia punya minyak tu lah yang paling power sekali untuk menyedapkan kuah gulai. Kalau kata minyak sikit, kalau kata kita kurangkan minyak, memang gulai tu saya tak rasa sedap lah. Kan? Ni pun dekat-dekat nak masak, nanti saya nak masukkan
1 sudu besar minyak sapi. Oh, lagi power gila. Sedap gila kalau minyak sapi. Tu saya kata gulai ni boleh makan dengan ketupat lemang dan boleh makan dengan nasi putih ke, nasi biryani ke, nasi tomato ke, nasi apa pun boleh. Nasi hujan panas ke, nasi bukhari ke, makan dengan nasi bukhari lagi sedap. Dari tahu, oh, terima kasih Kak Mar. Ni saya masak kari daging. Kari daging ni special untuk makan dengan ketupat lemang. Dia nanti bila raya, saya selalunya raya, saya akan masak periuk besar kan. Periuk membesar, masak macam ni. Jadi nanti kalau orang mai pun kita anak-anak nak makan tu, makan dengan gulai ni. Kemudian nanti saya akan masak nasi putih ke, nasi biryani ke, nasi apa-apa pun kan. Jadi lauk dia tetap ada dah. Lauk dia makan dengan ketupat dengan lemang tadi. Sebab tu saya masak dalam periuk besar, senang. Kalau tidak raya, orang raya duduk pergi jalan ke, tengok TV ke apa kan, saya tu kira duduk dapur, duduk masak, ya kan. Jadi saya buat periuk besar-besar tu, tu masak nasi seperiuk. Lepas tu dah ada ketupat lemang, makan lah tu. Tu dah warna merah cantik tu. Itulah pentingnya kalau nak tumis apa pun yang penting minyak kena banyak. Okey, ni daging lah. Daging ni saya guna setengah kilo daging saja. Daging pun saya potong kecil-kecil macam ni. Sebab saya nak makan dengan lemang, saya beli lemang. Makan dengan nasi sama. Okey. Benda plastik ni bagus tau. Bagus. Sebab dia tahan panas, dia ringan, dia cantik, dia kecil, comel. Beli dekat Shopee ada. Ni saya beli kat KL. Kita tengok. Warna merah ke, biru ke, hijau ke, semua ada. Tu senang, cantik. Tak payah guna kain buruk dah. Kalau guna kain buruk, susah lagi kain buruk tu duduk tak mana pun tak tahu. Okey. Saya masukkan daging lah. Ni sampai kepada saya nak kacau lah. Okey, kacau ni tujuan dia supaya rempah ni bersalut cantik. Bersalut daging cantik kan. Tak lupa wangi semua bak habis penuh satu rumah. Rumah jiran sebelah tu semua betul. Bila kita masukkan daging, secara automatiknya daging tu dia akan keluarkan ayak dia tau. Tengok, dia dah berkuah cantik lah.
Ini saya nak masukkan satu cawan air panas ya. Air panas pun boleh, air tapih pun boleh, asal jangan guna air sejuk saja, jangan guna air paip saja, sebab dia dah haba lain dah. Bila dia dah haba lain, dia akan macam tak kena lah, sebab daging tu panas kan. Okey, ni saya masukkan air panas. Jadi kita guna satu cawan saja air. Jadi daging kita nanti dia kuah dia tak cayak tau, kuah dia pekat. Kita kena masukkan air sebab nak bagi daging tu lembut. Kalau kata tak masukkan air, daging tu tak lembut. Kalau kata daging tu masak dengan santan saja, dia lambat lembut. Macam mana pun dia kena masukkan air juga. Masukkanlah air dalam setengah cawan pun tak apa. Sebab nanti bila kita masak macam ni, daging tu dia akan keluarkan air dia. Kita tunggu didih sikit lagi, lepas tu kita masukkan ubi kentang. Ubi kentang saya masukkan 3 biji lah, tapi ubi kentang saya masuk sebiji. Guna ubi kentang sebiji sebab senang, sebab nanti bila ubi kentang ni dah masak, dah lembut, dah empuk semua, jadi automatik daging dah empuk, gulai dah sedap. Kalau nak potong kecil-kecil tu masuk bila dekat-dekat nak masak lah, sebab ubi kentang kan mudah hancur kan. Sebab tu saya tak galakkan ubi kentang dipotong kecil-kecil lah. Biji-biji macam ni senang, sebab kita boleh bagi penunjuk kat kita. Jadi bila ubi kentang tu dah empuk, dah masak, memang gulai tu dah masak, daging pun dah empuk. Masuk ke ubi kentang ya. Kita masak agak-agak bagi daging tu dah sebati dengan kuah tu, baru kita masukkan santan. Kalau kata kita guna setengah kilo daging kan, masukkan satu kotak kecil santan pun dah cukup dah. Kalau kata nak bagi sedap sikit, masukkan setengah lagi, satu kotak setengah. Lepas tu masa ni kita masukkan garam gula. Ni saya masukkan gula 2,5 sudu besar. Kemudian saya masukkan garam kasar dalam setengah sudu kecil. Penggunaan gula garam tu ikut kesesuaian masing-masing kan. Dia suka manis ke, dia suka masin ke, dia tak boleh makan masin ke, dia tak boleh makan manis ke. Jadi ikut kesesuaian dia, apa yang sedap bagi dia. Tapi saya guna 2,5 gula, sebab nanti bila kita masak semua ni memang sedap, rasa dia memang sedap. Dan sebab gula-gula tu semua dia akan masuk sikit dalam daging-daging, dia akan masuk dalam ubi kentang, jadi memang sedap sangat.
Sekejap saya nak guna cube ayam. Kalau kata tak mau guna cube ayam, boleh guna Ajinomoto ataupun guna apa-apa saja perasa yang disukai. Kalau tak ada perasa pun tak apa sebab dah memang sedap dah. Ini saya masukkan santan ya. Setengah kotak. Saya pula ni beli barang ikut rider tu je lah. Tulis apa-apa nak kan. Sekali rider tu dia akan habaq lah. Tak ada barang ni, tak ada barang betul-betul yang Muslim punya. Dia akan habaq lah, kata ambil lah apa-apa pun yang ada kan. Ni kita kena tunggulah sampai kuah dia jadi pekat, kuah dia tinggal 3/4. Barulah daging tu masak, barulah kuah tu pekat cantik. Kita masukkan setengah kotak lah. So ada lagi setengah. Ni semua kira semua dah ada lah ni. Cuma sekali dekat-dekat nak masak, saya masukkan santan, saya masukkan kerisik. Lepas tu habis. Apakah rempahnya letak kentang ke dan gula ke, Kak Mal tahu. Jadi Kak Mal masukkan semua tu, masukkan ubi kentang apa semua tu. Lepas tu kena masukkan garam, gula, dan masukkan sebut perasa. Sebut perasa tu ikut sukalah nak masuk cube ayam ke, sebab cube daging. Tapi kalau cube ayam dengan cube daging ni, saya lebih guna cube ayam. Kalau kata macam untuk gulai daging ni pun saya tak guna cube daging. Sebab cube daging dia akan rasa masin sangat. Dia akan rasa masin sangat. Bagi saya cube ayam lebih sedap lah. Sebab tu lagi pun saya akan masukkan cube ayam juga, walaupun guna daging. Saya tak pernah lah kata buat gulai daging tapi guna cube daging. Saya mesti kena guna cube ayam. Guna cube ayam sedap. Dan ni kita nak tunggu daging tu empuk lah. Daging tu empuk, kita berpandukan pada ubi ni. Kalau ubi ni dah empuk sedap, dah lembut semua ni, memang daging dah empuk dah. Itulah tujuannya saya masukkan ubi kentang sebiji tu. Lagipun kalau masuk ubi kentang sebiji, lagi dia taklah jadi pecah, taklah hancur sebab dia dalam keadaan sebiji. Kalau kita potong-potong tu dengan kita duk kacau-kacau apa semua tu, lagi ubi kentang tu tak nampak ubi kentang lah. Kita kuatkan api sikit. Kita buka api full ya. Tu sedap kan? Cuba baca resepi yang saya tulis di atas tu.
Nanti faham lah buat. Ni saya guna setengah kilo saja daging. Ada orang jual online apa ketupat dengan lemang. Saya dah tempah dah kemarin dulu tempah lemang kat dia. Saat lagi ni dia nak main hantar lah. Sebatang RM15 yang besar. Kalau hak kecil RM12. Orang Kedah kan, tanya kali tak lah, tapi orang Kedah nak sambut puasa, hari ni kami semua pakat makan lemang atau ketupat lah, hijrah gulai. Hak tu memang di Kedah macam tu. Kalau kata hari hak nak puasa, esok nak puasa tu hari ni buatlah lemang, ketupat ke. Orang jual dah tepi jalan tu. Tu kita masaklah gulai. Abang nak cicah dengan lemang ketupat tu. Lemang tak ada orang jual tepi jalan dah ni. Semua orang jual online. Lemang ketupat dalam online dekat Kedah ni penuh orang jual. Rabak je nak makan lemang dengan ketupat. Upah hantar tu ada hanya RM2, ada RM3, ada RM4, ada RM5, ada yang tak sedekah lah apa-apa pun. Tak mau bagi pun tak apa. Ada macam tu. Okey, terima kasih Kak Mar. Esok Kak Mar masak macam ni. Sedap ni. Resipi dia saya dah tulis kat atas tu. Baca resipi tu buatlah. Memang sedap. Kuah ni dekat-dekat nak masak, kita masukkan ke risik. Bila masukkan ke risik, baru kuah tu dia akan jadi pekat ikat lah. Dia akan jadi pekat ikat, dan kuah tu akan jadi warna merah koko yang gelap sikit, cantik. Jadi saya nak recommend lah nanti raya ni kan. Semua pakat buat gulai ni. Tak usah buat rendang, buat gulai ni. Sedap, puas hati makan dengan pulut ketupat, lemang semua. Puas hati makan gulai. Sedap. Sebab kuah dia banyak, so kita boleh ambil ketupat tu, kita cicah penuh, bersalut, cantik. Ambil daging, cicah makan sedap macam ni. Saya recommend gulai kalau nak cicah ketupat lemang. Kalau rajin tu baru nak buat lemang rendang. Tapi saya macam mana pun rendang tu mesti saya buat. Saya mesti akan buat rendang dengan gulai. Raya saya mesti akan buat dua tu sebab sedap. Ni. Santan ada di setengah tau. Dekat-dekat nak masak baru kita bubuh. Sebab tak boleh bubuh semua sekali. Sebab daging tu dia perlukan air untuk dia masak, bukan dia perlukan santan untuk dia masak. Jadi lepas kita masuk air tu, supaya santan tu mesra dengan daging tu, kita masukkanlah setengah santan kan. Jadi biar dia masak sikit. Nanti dekat-dekat nak masak tu baru kita masukkan santan, kemudian kita masukkan kerisi. Jadi garam, gula, ajinomoto ke cube ayam ke memang kita kena masuk awal, supaya benda hak manis masin semua tu dia akan sebati dalam daging. Bukan masuk lalas dekat-dekat nak masak nah. Saya punya masakan memang buat awal, supaya dia punya merasa manis masin masak semua tu dia boleh rasa masuk sebati, meresap dalam benda yang kita masak tu.
Kalau guna Ajinomoto, dia boleh masuk sekali dengan gula, garam semua tadi tu. Tapi kalau nak guna cube ayam, cube daging ke cube apa-apa ke, jangan masukkan sekali dengan gula tadi sebab cube ayam tu dia akan memekatkan kuah. Jadi kalau masukkan awal, memang kuah tu pekat, jadi daging tu lambatlah pula masak. Jadi kalau guna cube ayam, kita dekat-dekat nak masak nanti baru kita masukkan. Tapi kalau guna Ajinomoto tak apa, dia boleh masuk sekali dengan gula, garam tadi tu. Gulai ni sedap sebab dia ada serai, dia ada lengkuas, dia ada sebab selalunya kalau kita buat gulai, kita tak masukkan lengkuas dengan serai kan. Tapi kalau untuk gulai yang saya nak buat ni, especially sebab kita nak cecah lemang ketupat, jadi kita masukkan serai dengan lengkuas. Baru rasa betul-betul power, rasa betul-betul rempah dia sedap lah, baru rasa betul-betul macam gulai lah, macam nak raya sebab ada serai lengkuas. Serai tu kita ketuk-ketuk lah, kita ketuk dengan hulu sambai ke. Tunggulah. Masak gulai dengan masak rendang. Masak gulai senang. Kalau masak rendang, kita kena sediakan dia punya bahan-bahan tu banyak tau. Kalau serai, tadi kita guna 2 batang kan. Tapi kalau kita buat rendang, dia tak gunalah 2 batang. Dia guna 10 batang, 12 batang. Sebab kita nak dia punya rendang tu nantinya akan jadi dia punya serodok, dia punya gravy banyak tu. Serai dengan lengkuas tu. Serai dengan lengkuas tu lah yang akan memainkan peranan untuk membanyakkan dia punya serodok, dia punya gravy, dia punya kuah rendang tu. Wow, terima kasih Zakina Ismail, memuji melambung. Terima kasih. Yes, saya cukup suka kalau saya masak apa-apa orang try. Zakina, nanti esok buka puasa mula-mula cuba buat gulai ni. Buat gulai ni makanan nasi. Sedap. Lepas tu raya nanti jangan susah hati lah buat rendang, buat ketupat dengan lemang. Buat ketupat dengan lemang nak cicah apa tu, jangan susah hati lah. Buatlah gulai ni semua. Lagi bila gulai ni pekat, memang pasal tu saya kata memang sangat sesuai untuk cicah ketupat lemang sebab kuah dia pekat. Memang pekat, memang sedap. Tengok tu gulai tu. Ni tak masak lagi lah ni sebab tak masak tu dia jadi kuah dia cayak dah. Jadi bila kata dia dah masak cantik, kuah dia akan pekat lah. Sebab nanti kita akan tambah santan lagi setengah lagi kan. Tu kita akan masukkan resik. Resik ni lah yang akan memekat. Resik ni bila kata semua dah masak elok, baru boleh masuk resik tau. Sebab bila masuk resik, memang kuah tu dah akan pekat dah. Memang tak boleh masak apa dah. Memang dia dah salut cantik dah. Resik ni walaupun sikit, tapi dia power untuk memekatkan dan menyedapkan rasa masakan kita. Kalau guna resik jangan masuk awal. Kalau masuk awal memang rosak. Sebab kita dah tak boleh nak tunggu dia masak ke, tak tunggu dia sebati ke, sebab dah masuk resik. Bila masuk resik tu memang dia dah pekat dah. Memang nak kacau pun tak boleh jalan laju lah. Itulah. Resik masuk last sekali. Kalau buat gulai ikan ke, gulai ayam, gulai daging ke apa ke kan, masa dalam periuk kita jangan susah hati lah. Sebab kalau kita tak nampak minyak naik atas, sebab nanti bila kuah gulai tu sejuk, kita akan nampak lah pecah-pecah minyak yang pecah minyak tadi tu, dia akan timbul duduk atas ni lah.
berwarna merah. Bila nampak gulai berwarna merah macam tu lah, baru gulai tu sedap dan baru nama gulai tu betul-betul pecah minyak. Bila dia ada minyak ni atas. Tapi hak tu kena tunggu bila gulai tu sejuk. Masa panas-panas ni dia adalah sikit-sikit, tapi bila sejuk nanti dia akan net lah minyak hak pecah tadi tu. Ni dah berwangi ni. Masak gulai daging kena bubuh ubi kentang sebiji-sebiji. Sebab apa? Sebab ubi kentang ni lah petunjuk untuk kita tahu kata gulai daging kita tu dah masak. Kalau ubi kentang tak masak lagi, bermakna bermakna daging kita pun tak masak lagi, gulai kita pun tak sedap, tak pekat, tak masak lagi lah kira tu. Ubi kentang tu masukkan sebiji-sebiji supaya dia dijadikan penunjuk bahawa bila daging tu masak, bila ubi kentang tu dah masak empuk semua, makna gulai tu pun dah masak, jadi dah boleh tutup api. Gulai ni kalau kata ada daun purut, daun limau purut, bubuh lah. Kalau kata tak ada, tak payah bubuh. Siapa yang dah try sup daging Thailand tu? Sup daging Thailand ni saya bagi resipi 2-3 hari lepas. Memang sedap sungguh. Memang sedap gila lah. Jadi kalau kita dah masak sup daging yang saya buat, sup daging Thailand tu, memang dah tak payah nak pergi makan dekat Thailand. Memang dah tak payah nak pergi makan dekat kedai Siam sini. Memang sedap. Kira tak ada minggu nak buat sup daging ya. Sebab sedap. Kalau siapa yang nak buat masa puasa ni, sup daging Thailand, dalam wall saya dah bagi resipi tu 2-3 hari lepas. Cuba cari. Sebab perencah sup daging tu tak boleh dibeli. Sebab kalau beli pun memang tak ada orang jual. Sebab perencah tu memang saya reka macam mana supaya boleh dapat sup siam yang betul-betul sedap kan. Jadi saya bawa tu buat macam ni patutlah sedap. Jadi sup siam tu saya buat, saya reka kena tahu. Sedapnya. Jadi semua orang haruslah try sup daging siam tu kalau siapa nak makan. So yang saya tunjukkan tu perencah tu memang saya buat sendiri. Jadi perencah tu saya buat sendiri. Lepas tu saya dah tulis semua resipi dia, bahan dia, supaya anda semua dapat ikutlah resipi tu, dapat buat. Memang sedap, memang power gila sup siam tu, sup daging Thailand nama dia. Kita nak tunggu ubi kentang masak. Nanti bila ubi kentang masak, kuah tu pekat lah. Tadi kan kita masukkan 1 cawan saja tau. 1 cawan saja ayam, supaya dapat memasakkan ubi kentang dengan daging. Kalau kata tak bubuh ayam, ubi kentang memang tak boleh masak lah. Sebab ubi kentang dia nak masak dengan ayam kan. Jadi gulai saya ni tak guna ayak banyak. Guna ayak setengah cawan ataupun 1 cawan saja. Yang ni saya masukkan 1 cawan. Nanti kalau kata masak pun gunalah 1 cawan ayak ataupun 1. Kalau guna 1 kilo, gunalah 1,5 cawan ayak. Ataupun kalau nak 2 pun boleh. Kalau 2 tu dia jadi kuah. Dia jadi apa? Gulai tu berkuah sikit lah.
Saya yang penting tu saya nak kuah pekat sebab kita nak cecah ketupat dengan lemang kan. Lepas tu saya nak masukkan daun limau purut. Jadi daun limau purut ni kita koyakkan sikit. Masukkan dalam tu. Kalau rajin, potong buang urat yang tengah tu. Urat tengah tu. Daun limau kan dia ada urat, daun urat dia tengah-tengah tu kan. Potong buang kat tengah tu. Bila bubuh daun limau purut, dan rasa macam nak kaya esok ni. Dia punya power dan dia punya daun limau purut tu betul-betul rasa macam buat rendang pula. Sedap ni, buatlah esok. Guna ayam pun tak apa, daging pun tak apa, apa pun tak apa. Asal jangan guna ikan sudah. Tu dah pekat dah tu. Kentang pun nak empuk lah. Kan? Bila kita masukkan santan lagi setengah. Masuk santan setengah lagi, sedap. Dia habis kotak sedap. Sebab kuah kita tak banyak, sedap mah. Kita masak lah. Bila dah masak ubi kentang, daging pun dah masak, kuah pun dah pekat. Masa tu baru kita bubuh. Kasih time selepas bubuh santan yang separuh lagi tu, baru kita masukkan Q ayam. Kalau guna Q ayam lah. Kalau guna Ajinomoto, boleh bubuh sekali dengan gula garam tadi tu. Sebab kalau kita guna Q ayam tu dia akan memekatkan kuah. Jadi kalau kita masukkan awal-awal masakan, memang masalah lah sebab kuah akan jadi pekat. Okey. Jadi semua bahan-bahan dia akan bersatu, dia akan sebati sementara kita nak tunggu bagi ubi kentang betul-betul empuk. Sedap lah ni. Tak payah rasa pun dah tahu lah sedap sebab selalu sangat masak.
kuah ni masa dia duduk masak panas ni, kuah dia cayak sikit tau. Sikit je lah. Tapi nanti bila dia sejuk, memang kuah tu melekat berpalut cantik pada ketupat lemang. Sebab apa-apa masakan kita pun bila dia dah sejuk, memang dia akan pekat. Dia akan pekat ikat cantik. Sedap ni. Sedapnya, Masya Allah sedapnya. Itunya saya suka masak tu. Sebab bila masak sedap. Sedapnya. Puji diri ya. Tapi sedap sungguh lah. Ya Allah Tuhanku. Masak buah-buah yang sedap. Sedapnya. Tak payah tambah apa. Tersangatlah sedapnya. Sebab hari-hari duk masak. Sedapnya. Sedap kan? Ubi pun dah. Okey. Dah pekat elok semua dah ni. Saya masukkan resik lah. Resik kecil. Satu bungkus tu saya agak dalam satu sudu besar setengah tu. Berat dia 35 gram. Masuklah 50 boleh. Cantik kan? Pekat elok tu. Cicak tupat lemang. Lepas tu nak bagi sedap lagi. Masukkan minyak sapi. Tapi kalau tak masuk pun boleh lah. Kalau tak ada pun tak apa. Memang dah sedap gila tu. Cuba saya nak bagi sedap gila lagi gini. Kita bubuh minyak sapi. Satu sudu besar. Dia berwangi. Saya ni kan suka minyak sapi. Tu cerita dia. Kalau tak bubuh pun tak apa. Kalau bubuh tu siapa yang suka minyak sapi dia suka. Sedap tu. Dah pekat dah. Nanti bila dia sejuk lagi dia pekat. Okey, dah masak dah. Dah cantik dah. Dah sedap, dah sempurna rasa, dah tak tahu nak habaq macam mana sedapnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi
siapa yang rasa dia tertarik, menarik semua tu, berselera apa semua tu, buatlah esok untuk buka puasa. Lepas tu dekat-dekat nak raya tu, buat hari ni untuk cicak lemang ketupat. Lepas tu buatlah masak nasi biryani ke, nasi apa-apa ke, nasi hujan panas ke, nasi apa-apa lah. Buat hari ni nasi putih ke, makan dengan gulai ni. Buat nasi lemak ke, makan gulai ni. Memang sedap, memang tak banyak kerja. Buat hari ni je. Buat periuk besar, hari ni lah makan ketupat lemang, hari ni lah makan dengan nasi. Senang macam tu. Dah siap tutup kapi Alhamdulillah. Dah sedap, dah masak. Lagi lemang pun sampai. Lagi bila sejuk, kuah dia jadi pekat lekat. Sampai tak boleh gerak. Tunggu kuah tu sejuk. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat menjamu selera. Wih, merah cantiknya. Tadi saya rasa kuah dia memang Masya Allah sedap. Tak tahu nak hampak sedap macam mana, power macam mana. Jangan lupa satu ya, rempah nasi biryani. Rempah nasi biryani tu mesti kena dibancuh bersama dengan rempah gulai daging. Ni saya guna rempah cabuk. Lepas tu rempah nasi biryani tu saya guna brand Adabi. Jadi kena ada gulai nasi biryani tu mesti kena ada. Kalau tak ada pun kena pergi cari, kena pergi beli. Kalau nak bagi sedap. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.